Emas merupakan aset fizikal mampu milik. Semua orang boleh memiliki emas bersama public gold. Jadi alhamdulillah saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan authorized dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Sesiapa yang nak pandai berkaitan dengan emas dan juga pengurusan keuangan, sila baca kedua-dua buku yang ditulis oleh mentor saya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk perkongsian pada malam ini ialah emas merupakan aset fizikal mampu milik. Maksud mampu milik ni macam mana? Maksud mampu milik ni dia boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. Tak kira orang yang dah bekerja ataupun yang belum bekerja, yang pelajar ataupun yang bukan pelajar, yang kanak-kanak, yang tua, lelaki, wanita, orang duduk kampung, orang duduk bandar, semua mampu memiliki emas. Tak, sebab apa? Ini adalah aset fizikal yang paling mudah sekali untuk dikumpulkan oleh setiap orang. Tak, berbeza dengan tanah ataupun rumah. Tak, sebab apa? Rumah ataupun tanah ni, hartanah ni, dia hanya boleh dimiliki oleh orang yang ada duit beratus ribu. Tak, berpuluh-puluh ribu, beratus ribu baru dia tu boleh memiliki tanah ataupun rumah. Tak, tetapi emas ni, orang yang dah ada duit sedikit pun dah boleh memulakan simpanan emas. Nah, jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah Taala, perkongsian saya pada malam ini berkisar kepada isi kandungan yang ada di dalam buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat yang ditulis oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i pada muka surat 24. Pada muka surat 24. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bagi tahu apa? Selain emas, selain daripada aset emas ni, saya percaya antara aset fizikal yang bagus disimpan dalam jangka masa yang panjang ialah tanah dan juga hartanah. Tanah dan juga hartanah. Jadi untuk jangka masa panjang, selain daripada emas, yang paling bagus, yang antara yang terbagus untuk kita membuat simpanan jangka masa panjang ialah tanah ataupun hartanah ataupun rumah. Rumah sewa tak kisahlah. Rumah teras ke, rumah banglo ke, rumah semedi ke, rumah flat ke, rumah apartmen ke. Nah, ini adalah bagus untuk disimpan. Cuma sebab apa tanah juga hartanah ni merupakan satu aset yang sangat bagus untuk disimpan sebab nilainya lebih terjamin dalam jangka masa yang panjang berbanding dengan duit kertas. Berbanding dengan aset-aset kertas, duit kertas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita kalau seseorang tu dah ada hartanah ataupun tanah, dia adalah simpanan yang sangat-sangat bagus dan aset-aset yang sangat bagus. Sebab apa? Tanah dan juga hartanah ni, rumah-rumah ni dia meningkat dari tahun ke tahun. Cuma apa kelemahan emas? Apa kelemahan tanah dan juga hartanah? Sebab apa? Dia cuma hartanah dan tanah tidak boleh dibeli dengan bajet yang kecil. Kelemahan tanah dan juga hartanah tidak boleh dibeli dengan bajet yang kecil. Sebab apa? Mana ada orang jual, okey aku nak jual tanah 1 kaki sahaja. Nak jual tanah 2 kaki sahaja. Nak jual tanah 3 kaki sahaja. Nak jual tanah 1 depa sahaja. Tak ada orang jual macam tu. Orang jual mengikut lot. Lot banglo ke, tak 1 ekar ke, 2 ekar ke, 3 ekar ke. Tidak ada orang jual, okey aku nak jual tanah 1 depa je. Tak ada. Sebab tu untuk beli tanah ni memerlukan bajet yang besar sehingga boleh mencapai puluhan ribu, sehingga boleh mencapai ratusan ribu untuk beli tanah. Begitu juga dengan hartanah, dengan rumah. Kalau kita nak beli rumah yang dah siap, kalau kita nak beli rumah, kita tak boleh beli tiang sahaja. Kita tak boleh beli dinding sahaja, kita tak boleh beli bumbung sahaja. Sebab apa? Kita kena beli ke semua sekali. Jadi kos untuk kita membeli hartanah tersebut memerlukan bajet yang sangat-sangat tinggi. Jadi disebabkan hartanah dan juga tanah memerlukan bajet yang besar, maka bukan semua orang mampu untuk membeli emas, mampu untuk membeli tanah dan juga hartanah. Berbeza dengan emas, walaupun harga satu lagi berkaitan dengan hartanah dan juga tanah ni, walaupun harganya yang dipaparkan dalam harga setiap kaki persegi, kita tidak boleh membelinya dengan bajet cuma keluasan 1 kaki persegi sahaja. Ia perlukan modal yang besar. Walaupun kita tengok pada iklan tu dia tunjuk harga kaki persegi, tapi kita tidak boleh beli harga kaki persegi tu 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Sebab apa? Orang jual dalam keadaan yang besar terus. Satu lot banglo, 1 ekar, 2 ekar. Tidak ada orang jual 1 depa 10 kaki macam tu, tak ada.
Berbeza dengan emas. Jadi benda ni hartanah dan juga tanah ni berbeza dengan emas. Sebab apa? Emas ni kita boleh mengumpulnya sedikit demi sedikit. Bermula dengan item sekecil 1 gram. Tak? Bermula dengan 1 gram sahaja. Ni adalah design emas 1 gram daripada Public Gold. Ni design Masjidil Haram. Ni design Pos Malaysia. Ni design Masjid Nabawi. Berbeza dengan emas, emas ni kita boleh mula menyimpan bermula hanya dengan bermula dengan 1 gram. Boleh beli 1 gram, 1 gram, 1 gram. Tanah tidak boleh beli sekaki-sekaki. Tetapi emas boleh beli 1 gram, 1 gram. Dan apa lagi yang diberitahu oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, emas boleh dijadikan simpanan secara bulanan. Kita boleh jadikan emas ni simpanan secara bulanan. Sebagai contoh, kita boleh mendisiplinkan diri kita untuk simpan 1 gram 1 bulan. Tak, 1 gram 1 bulan. Maksudnya setiap bulan kita simpan 1 gram, 1 gram, 1 gram. Jadi kalau daripada bulan Januari kita simpan, bulan Disember kita dah ada 12 gram. Tak, nanti sedar-sedar apabila sudah 12 bulan, apabila sudah cukup setahun, maka kita dah ada 12 gram emas di dalam simpanan kita. Jadi tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah SWT, macam mana kita nak menyimpan ni? Macam mana kita nak menyimpan 1 gram setiap bulan? Jadi benda ni telah diperkenalkan oleh syarikat Public Gold. Syarikat Public Gold memperkenalkan satu kaedah pembelian emas secara bulanan yang mana kita boleh memulakan dengan bajet yang sangat kecil. Sebanyak mana, walaupun kita ada RM100, kita dah boleh memulakan simpanan emas kita. Dulu-dulu orang nak menyimpan emas ni memerlukan bajet yang besar. Perlu ada RM2,000, RM3,000, RM4,000, RM5,000, RM10,000, RM15,000 baru nak mula simpan emas. Sebab apa? Masa tu orang kenal rantai gelang macam tu. Jadi jenis-jenis barang perhiasan. Tapi Public Gold memperkenalkan satu program, Gold Accumulation Program, yang mana setiap orang mampu untuk membeli emas, setiap orang boleh menyimpan emas bermula hanya dengan RM100 sahaja. Bermula dengan RM100 sahaja, ataupun tuan-tuan boleh mendisiplinkan diri dengan menyimpan 1 gram setiap bulan. 1 gram setiap bulan. Jadi tuan-tuan yang dimiliki Allah Ta'ala, dengan adanya kaedah pembelian emas fizikal melalui akaun emas sebagaimana yang telah ditawarkan oleh syarikat seperti Public Gold dan beberapa buah bank, kini setiap orang boleh membeli dan menyimpan emas dengan mudah dan murah. Mudah kenapa? Seperti Public Gold sendiri sangat-sangat mudah urusan pembelian dia. Kita hanya perlu buka akaun. Buka akaun hanya memerlukan 4 maklumat. Pertama, nama penuh. Yang kedua, nombor IC. Yang ketiga, nombor email. Yang keempat, perlu nombor telefon. Cukup ada 4 maklumat ni, kita dah boleh buka akaun. Dan buka akaun bersama Public Gold adalah percuma sahaja. Tidak ada apa-apa bayaran. Cuma selepas daripada buat pendaftaran, perlu buat pembelian dalam masa 24 jam, sekurang-kurangnya RM100. Dan urusan jual beli bersama Public Gold ni sangat-sangat mudah, semua secara atas talian. Kita nak beli emas, tak perlu pergi ke branch. Kita tak perlu pergi kepada cawangan Public Gold. Kita nak beli hari cuti pun boleh, pada waktu malam pun boleh. Pagi, petang, siang, malam kita boleh beli emas bersama Public Gold. Jadi tidak ada had masa, tidak ada waktu cuti. 24 jam kedai Public Gold ni buka. Dan kalau kita nak keluarkan emas fizikal pun, Public Gold hantar emas-emas ni melalui penghantaran secara berinsurans. Jadi kalau kita keluarkan item yang 21 gram ke bawah, Public Gold akan jamin kalau ada kehilangan, Public Gold akan ganti emas tersebut. Dan sangat-sangat murah. Kenapa murah? Kita boleh menyimpan bermula dengan RM100. Siapa tak ada RM100? Jadi kanak-kanak pun yang anak-anak kecil pun dapat duit raya, dapat 100, 200, 300. Jadi anak-anak ni pun perlu ada akaun gap, perlu ada akaun bersama Public Gold, perlu menyimpan emas bersama dengan Public Gold. Apatah lagi orang yang dah dewasa, yang dah bekerja. Jadi orang yang dah bekerja ni alang-alang bekerja dah lama dah, simpanan pun tak ada. Jadi saya sarankan tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold. Bukan saya sarankan, malah ramai mentor-mentor keuangan. Jadi yang bagi tahu, yang menyarankan ialah Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i sendiri. Dia bagi tahu apa? Simpanlah emas melalui akaun gap yang diperkenalkan oleh Public Gold dan simpanlah 1 bulan 1 gram sekurang-kurangnya.
Jadi apa lagi yang diberitahu oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i? Ia benar-benar aset fizikal yang mampu beli oleh sesiapa sahaja, termasuk golongan pelajar kolej dan universiti. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, petang tadi saya telah direzekikan oleh Allah SWT untuk membuka 7 akaun public gold. Nah, satu orang ibu ni dia buka akaun public gold untuk diri dia sendiri, dan dia buka juga 4 akaun junior untuk anak-anak dia. Jadi anak dia yang umur 6 tahun, yang umur 8 tahun, yang umur 10 tahun, semua dibukakan akaun bersama-sama public gold. Jadi semua duit-duit mereka ni disimpan di dalam bentuk emas. Disimpan dalam bentuk emas apabila mereka ni dah umur 18 tahun, 20 tahun, nak guna untuk berniaga, nak guna untuk berkahwin, nak guna untuk beli motor, nak guna untuk beli rumah, nak guna untuk memulakan hidup baru, maka dia tak perlu berhutang dengan sesiapa. Sebab apa? Dia dah ada emas di sisi dia. Jadi dia boleh ambil emas-emas dia tu, boleh jual untuk dapatkan cash dengan segera. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala, begitulah emas merupakan aset fizikal yang mampu milik, yakni semua orang mampu memiliki emas. Berbeza dengan tanah dan juga hartanah. Hanya orang yang berduit sahaja boleh memiliki tanah dan juga hartanah. Orang yang tak berduit susah. Bukan susah untuk, Allahumma salli ala Muhammad, susah untuk memiliki tanah dan juga hartanah. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Idham, dan juga terima kasih kepada Kak Cha. Sejak kenal emas public gold, dah lama tak pergi kedai emas cuci mata. Jadi alhamdulillah. Jadi ini adalah testimoni daripada Kak Cha sendiri bagi tahu apa? Apabila kita dah kenal public gold ni, maka kita tahu macam cuci mata, pergi kedai emas, beli barang kemas. Jadi apabila kita tahu, ini masuk topik berkaitan dengan perbezaan antara yang mana lebih untung, nak simpan dalam bentuk barang kemas ataupun jenis gold bar. Jadi orang yang tahu untuk pelaburan untuk jangka masa panjang ni, kalau dia tahu, dia ada ilmu berkaitan dengan gold bar dan juga barang kemas, maka dia akan pilih gold bar sebagai pelaburan jangka masa panjang. Tapi kalau untuk perhiasan, simpanlah barang kemas, bolehlah pergi mana-mana kedai emas untuk cuci mata, untuk beli untuk perhiasan diri. Tapi kalau untuk pelaburan, kena simpan di dalam bentuk gold bar ataupun dinar emas yang jenis 999. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Jadi yang mana yang belum ada akaun bersama Public Gold, saya sedia untuk bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas pertama, hanya bermula dengan RM100 sahaja. Jadi tak perlu modal besar, tak perlu ada RM1,000, RM2,000, RM3,000. Cukup dengan ada RM100, tuan-tuan dah boleh memiliki emas. Tak konsisten buat simpanan, insya-Allah satu hari lagi tuan-tuan akan dapat keluarkan emas-emas fizikal 1 gram, 1 gram. Ada lagi yang 5 gram, yang 1 dinar, 5 dinar. Jadi simpanan tuan-tuan tu akan bertambah setiap tahun. Setiap tahun akan bertambah, setiap tahun akan bertambah. Sebab apa? Ramai orang bekerja bertahun-tahun. Kerja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Simpanan RM1,000 pun tidak ada. Bukan saya cakap, kajian telah dibuat. Tahun lepas punya kajian, dia bagi tahu apa? Daripada 100 orang, maksudnya dia bagi tahu apa? 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000. 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000 walaupun dah bekerja bertahun-tahun. Maksudnya apa? Daripada 100 orang, 75 orang tidak ada simpanan walaupun RM1,000, hanya 25 orang sahaja ada simpanan RM1,000 ke atas. Jadi apabila tuan-tuan, contohlah tuan-tuan menyimpan emas bersama Public Gold, tuan-tuan konsisten 100 setiap bulan, Januari 100, Februari 100, 100, November 100, Disember 100, tuan-tuan dah ada RM1,200, yang mana nilai dia lebih kurang dengan 1 dinar. Jadi maksudnya tuan-tuan dah dapat kumpul 1 dinar dalam masa setahun, dan tuan-tuan dah ada simpanan RM1,000 di dalam simpanan tuan-tuan. Ada di dalam simpanan tuan-tuan sebanyak RM1,000. Jadi maksudnya tuan-tuan dah terkeluar daripada golongan yang tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dikasihi Allah SWT, apabila berlaku kecemasan apa-apa, kita tidak menyusahkan orang lain. Sebab apa? Emas ada pada diri kita, kita tak perlu berhutang dengan orang. Kita boleh jual emas-emas kita tu untuk selesaikan keperluan-keperluan kita, hajat-hajat kita dengan emas tersebut. Jadi terima kasih kepada Syekh Muhammad Habib. Masya Allah, insya Allah.
Jadi tuan-tuan, mulakanlah simpanan emas. Dan saya sedia untuk bantu tuan-tuan, bimbing tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas yang pertama. InsyaAllah bermula dengan 1 gram, tuan-tuan akan capai seperti mana dalam poster saya tunjuk ni. InsyaAllah satu hari lagi, hanya dengan langkah yang pertama, tuan-tuan simpan 1 gram, InsyaAllah satu hari lagi, tuan-tuan akan dapat pegang, dapat memiliki 1 kilogram emas. Bersamaan dengan 1000 gram emas ni, harga sekarang ni 260,000. Jadi macam mana tuan-tuan nak dapat 1 kilogram emas kalau tuan-tuan tidak memulakan langkah pertama dengan menyimpan 1 gram emas? Jadi tuan-tuan, perjalanan 1000 batu pun bermula dengan langkah yang pertama. Begitu juga simpanan emas 1000 gram bermula dengan 1 gram yang pertama. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada yang like, share, komen live saya pada malam ini. Moga bermanfaat. Dan tuan-tuan boleh sebarkan perkongsian saya kepada sesiapa sahaja. Semoga orang lain dapat manfaat daripada perkongsian saya ini. Jadi alhamdulillah, yang nak memulakan simpanan emas pertama, sila kontak saya, rujuk nombor telefon di atas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.